Jadi sahabat-sahabat semua, kita faham dah betapa terbentang luasnya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tepuk dada, tanya kemahuan kita sendiri. Kita nak dekat dengan siapa? Kita nak apa dalam hidup kita ini? Kalau kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, kamu datang berjalan, Allah datang berlari. Kamu datang sejengkal, Allah datang sehasta. Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, bagaimana Allah menanti dan mengalu-alukan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya sahabat-sahabat sekalian, mudah untuk kita bercakap soal dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang nafsu yang kita ada, segala keadaan yang berlaku di sekeliling kita, tuan-puan sekalian, tengok-tengok hari ini ramai orang, tak terkecuali kita, mungkin lebih teruja untuk dekat dengan makhluk, dengan manusia, berbanding untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setuju ke tak setuju, tuan-puan? Kita lebih suka nak bagi masa pada makhluk berbanding nak bagi masa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan kenal tak satu makhluk nama dia TikTok? Makhluk juga tu, makhluk. Namanya Siti TikTok. Kenal tak? Tiba-tiba tak kenal ni. Ya, duduk dalam masjid tak kenal dah lah. Kenal tak, tuan-puan? Kenal. Pernah tengok dah? Pernah. Suka dah? Suka juga, ustazah. Mula-mula dengar ceramah, tapi lepas tu main benda lain. Tengok orang menari 4 orang sama je, galit tengok. Ya, tahu-tahu tuan-puan sekalian, setengah jam masa kita habis. Ada manfaat tak? Yang ada adalah, tapi kadang-kadang setengah jam tu, tuan-puan, tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Cuma nak tengok orang tu pakai kereta apa, rumah dia besar mana, dia pergi mana ni bulan Februari ni. Bulan 12 hari tu tengok dia pergi Turki. Saja nak tengok hidup orang. Agak-agak ada manfaat ke, tuan-puan? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada kualiti kehidupan seorang Islam adalah meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Percaya cakap ustazah, tuan-puan. Ini hadis Nabi. Kalau kita nak Islam kita ada kualiti, iman kita ada kualiti, benda tak ada kaitan dengan hidup kita, tak payah duk sibuk lah. Tak payah duk sibuk. Yang kita kena sibuk apa dia? Lagu mana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita banyak. Ya, lagu mana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak kelalaian. Maka tumpukanlah, tuan-puan sekalian, segala fokus hidup kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ustazah akan cuba bentang pada tuan-puan cara-cara, jalan bagaimana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tuan-puan sekalian, kita mulakan dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan dia. Nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama, tuan-puan, nak bersih diri, nak cucikan diri daripada dosa. Itu jalan nak dekat dengan Allah. Nabi SAW seorang kekasih Allah yang maksum. Maksum ni maksud dia terpelihara daripada dosa. Tak boleh bayang tuan-puan, macam mana orang yang terpelihara daripada dosa. Macam mana bersihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita terpelihara tak daripada dosa? Tak. Banyak tak dosa kita, tuan-puan? Banyak. Pagi tadi ada buat dosa tak? Ada. Sekarang agak-agak ada buat dosa tak nak datang tadi? Daripada perjalanan datang tadi sampai duduk sini, agak-agak ada buat dosa tak? Duduk sebelah Kak Limah ke Kak Leha ke, duduk tengok Kak Leha ni mandi ke tidak ni? Dah ada titik hitam su'uzan. Ya, macam-macam lah yang dalam hati ni tuan-puan. Dosa hati, dosa mata. Macam-macam ya tuan-puan sekalian. Nak beritahu apa dia? Ya Allah, mudahnya kita berdosa tuan-puan. Mudah sangat. Jadi macam mana jalannya tuan-puan? Kalau Nabi SAW yang maksum, tapi Nabi melazimi setiap hari. Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 80 ke 100 kali tuan-puan. Istighfar, istighfar, istighfar. Itu dalam keadaan tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agak-agak tuan-puan, kita banyak mana nak istighfar? Banyak mana kita nak taubat tuan-puan? Banyak mana? Maka jawapannya adalah sebanyak-banyak yang boleh kita lakukan. Sebanyak-banyak yang boleh kita lakukan. Tuan-puan, cerita minta ampun dengan Allah ni cerita yang sangat besar. Boleh jadi kadang-kadang kita rasa tak boleh nak minta apa dah kalau suruh pergi berdoa tuan-puan kat multazam ke apa kan. Kita rasa tak boleh nak minta apa. Sebab apa? Kita nak mulakan dengan ya Allah, bagi bersih dulu diri aku ya Allah, bagi bersih dulu, bagi suci dulu. Jadi apa yang kita boleh sebut? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini namanya apa dia? Sayyidul Istighfar. Penghulu untuk kalimah-kalimah istighfar. Berapa kali kita nak baca? Ulang sampai hati kita lapang. Tuan-puan, ini petua sungguh-sungguh tuan-puan. Kalau kita rasa sakit hati, susah hati, apa lagi? Gelisah. Apa lagi pasal hati ni tuan-puan? Macam-macam rasa kat dalam ni, sebenarnya itu sepertinya Allah mengingatkan kita tentang dosa yang sudah banyak. Ya, bertompok-tompok dalam hati kita, maka jalannya adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil masa. Ya, beristighfar pada Allah sampai alhamdulillah rasa tenang sikit hati ni. Alhamdulillah rasa lapang dah hati. Tadi tak tahulah ustazah. Ya duk rasa tak tahulah. Nak kata apa ya, loklak ke? Bukan loklak kan? Tak tahulah ustazah rasa dia tak sedap hati lah ustazah. Maka tuan-puan, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai hati kita tenang. Selagi tak rasa tenang tuan-puan, lagi sayyidul istighfar, lagi. Tepikan sekejaplah soal dengan makhluk. Sebab kalau hati kita tak tenang, banyak benda kita tak boleh buat tuan-puan. Nak jadi ibu yang baik pun susah. Nak jadi isteri yang baik pun susah. Sebab apa? Hati kita susah hati. Hati kita gelisah. Maka jalan yang pertama, tuan-puan sekalian, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbaharuilah taubat kita kepada Allah dan perbanyakkanlah istighfar. Dalam bulan Rejab ini tuan-puan sekalian. Bulan Rejab kan? Apa yang patut diperbanyakkan? Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar kepada Allah sebagai satu persediaan kita nak terus mendaki kerohanian tuan-puan nanti datangnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Tuan-puan,